Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Korang apa khabar? Saya harap korang semua sihat dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Kisah yang saya nak ceritakan kali ini, saya rasa kisah ni sangat-sangat gila. Bagi saya, segila-gila kes yang pernah saya ceritakan sebelum ni, kes ni lagi gila. Kegilaan apakah ini? Awal video pun kita dah menggila-gila kan. Saya rasa kita semua pernah tonton kan cerita P.Ramlee, keluarga 69, yang si maknya nikah dengan anak, lepas tu si anaknya nikah dengan bapa dia. Dan last kali kita semua pun pening kan. Habis anaknya nak panggil dekat mak baru dia, mak tirinya tu, sebagai panggilan mak ataupun anak. Dan ayah dia ni pula nak panggil mak ke nak panggil menantu. Kan pening dekat situ. Okey, yang kisah macam gitu pun kita dah pening kan. Tapi kisah kali ni lagi pening daripada kepeningan. Bayangkan ada seorang bapa ni, dia pergi menikah dengan anak kandung dia sendiri. Bukan tertahu, tapi sengaja. Kononnya atas nama cinta. Biasa dengarkan lagu tu kan. Padahal masa budak tu baby, dia dah pernah nak bunuh budak tu tau. Saya pun tak faham macam mana si anak ni boleh pula dia terjatuh cinta dengan bapak dia sendiri. Dan parahnya lagi, lepas anak aka isteri yang tak sah dia tu mengandung, lepas tu melahirkan seorang anak lelaki, dia boleh pergi bunuh anak ataupun cucu, bukan cucu kan, anak. Pening. Dan juga anak dia. Dua kali pening. Maksudnya dia pergi bunuh isteri yang tak sah dia tu, aka anak dia, dan juga anak yang dikandungkan oleh isteri yang tak sah dia, aka anak dia. Pening kan? Marilah hari ni kita sama-sama pening secara berjemaah. Okey, sebelum kita mula, saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber kita yang tersayang. Sebab korang semua selalu komen, tak putus asa komen dekat bawah sini kan. Dan ya, macam yang saya cakap sebelum-sebelum ni, sebenarnya kita orang baca benda tu, cuma masa saya sekarang macam agak terhad. Jadi untuk balas sesuatu tu memang tak sempat, maaf sangat. But anyway, benda tu semua sikit sebanyak bagi kita orang semangat untuk terus buat video. That's why lah, takat ni je, setiap minggu walaupun 2 video, mungkin 1 video pun tetap kita orang akan postkan insyaAllah. Okay, sebelum kita mula, saya faham kalau ada antara korang yang tak nak tengoklah cerita-cerita yang macam gini, macam geli lah. Memang saya pun geli juga, tapi saya sendiri pun macam terkejut. Ada juga kes-kes yang macam gini. That's why lah saya nak berkongsi dengan korang semua. Disclaimer dekat sini tahu, memang kisah ni tak sesuai untuk semua orang. Tak semua orang boleh digest, boleh faham apa yang berlaku. Sebab saya sendiri pun walaupun saya baca, saya cari kes ni, tapi saya sendiri pun tak faham juga. Dan masa saya study kes ni pun, kes ni sangat-sangat menggelikan, menyakitkan hati. Dan saya rasa ayah dia ni memang tak tahulah manusia ataupun tahulah malah. Tapi saya tetap buat keputusan untuk ceritakan juga. Yelah, mana tahu ada sikit sebanyak pengajaran ataupun pelajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni kan. So das dia, jom kita mula. Nama lelaki ni ataupun si ayahnya ni adalah Stephen Plattel, yang dilahirkan pada tahun 1975 di New York. Daripada kecil lagi ditinggal dengan maknya. Masa dekat sekolah, dia digambarkan sebagai seorang yang pendiam, suka menyendiri, pelik, dan dia juga selalu dibuli. Masa kecil tu dia selalu diejek sebab dia selalu pakai baju jersey yang sama setiap hari tau. Tapi mungkin dia tak mampu kan. Kalau bermain dekat taman ke apa, dia akan menyendiri, duduk dekat ceruk mana-mana, lepas tu menyendiri dekat sana, dan dia akan main sorang-sorang. Masa umur dia 20-an, masa tu internet mula-mula diperkenalkan. Dan bila dia dah kenal dengan internet tadi, dia mula confident untuk bercakap dengan orang. Tu pun melalui internet. Ialah melalui chat room ke apa kan. Okey, pada tahun 1995, dia mula kenal dengan seorang gadis ni. Gadis ni bernama Elisa, dan pada masa tu dia berumur 15 tahun. 15 tahun masih lagi di bawah umur. Dan Elisa dengan family dia menetap dekat Texas. Daripada New York nak pergi ke Texas lebih kurang 3 jam 40 minit. Lebih kurang Johor nak pergi KL, macam gitulah. Dah, dia orang berchatting semua tadi, saling kenal lah kan, nanti budi. Dan lama-kelamaan dia orang rasa rasi dan dia orang bercinta. Bagi Elisa, Steven ni adalah cinta sejati dia. Dan Steven pun sama. Dia sangat cintakan Elisa sampaikan dia sanggup pergi pandu kereta daripada New York pergi ke Texas dengan perjalanannya 3 jam 40 minit. Dan yang paling penting, itu first time dia pergi perjalanan jarak jauh. Which is berani lah kan. Okay, dah sampai ke Texas tadi, dia jumpa dengan Elisa. Dan sebenarnya pada hari tu jugalah Elisa, dia boleh lari daripada rumah.
ikut si Steven ni. Tak lama lepas dia lahir daripada rumah tu, dia mengandung. Mak dengan ayah Elisa ni macam dah tak ada pilihan kan. So terpaksa ikutkan je lah kehendak si Elisa ni nak bersama dengan Steven. Tambah pula diorang kan dah ada baby bersama dah. Okey, pada tahun 1998, Elisa dilahirkan seorang anak perempuan yang diorang bagi nama sebagai Denise. Ingatkan tadi dah ada baby, lepas sudah hidup bersama, bahagialah kan, happily ever after, the end macam tu kan. Tapi tak. Oh, sebelum tu diorang tak kahwin lagi tau. Walaupun diorang dah ada baby tu, diorang tak menikah, tapi bakal berkahwin macam gitulah. Okay, lepas dah ada baby tadi, Elisa cakap yang dia baru tahu kata perangai Steven ni bukanlah seperti mana lelaki yang digambarkan dalam internet. Macam biasa kita dengar je kan. Elisa cakap kalau Steven ada dekat rumah je, dia akan jaga perangai dia tau. Dia kena selalu berhati-hati. Sebab kalau ada je yang tak kena sikit, si Steven tadi dia akan mengamuk. Baling-baling barang, tumbuk dinding, dah tu macam-macam lagi lah. Dalam masa yang sama, si Steven ni dia sangat-sangat obses dengan senjata. Kerja pula dia tak pernah kerja tetap tau. Tak pernah lekat lah. Dia kerja kejap berhenti, kerja kejap berhenti. Jadi sepanjang diorang ni hidup bersama, Elisa ni lah yang banyak bekerja, tampung keluarga tu. Tak lama lepas tu perangai si Steven ni makin menjadi-jadi tau. Pada masa tu dia mula dera anak kandung dia sendiri, Denise tadi. Elisa cakap Steven ni dia akan menjerit-jerit dekat anak dia yang masih baby pada masa tu kalau anak dia ni menangis. Dah tu dia pernah tahu goncang-goncang baby tu, badan baby tu kuat-kuat sebab baby tu tak nak berhenti menangis. Pernah juga dia pergi cubit lengan Denise sampai lebam. Dan yang paling teruk, Steven dia pernah masukkan Denise yang masih lagi baby ke dalam cooler. Dah tu dia tutup rapat-rapat cooler tadi sebab Denise dia tak nak berhenti menangis pada masa tu. Kan baby lagi. Masa tu Denise dia baru beberapa bulan. Tak boleh bayangkan lah. Dah nampak si Steven tadi buat macam itu dekat anak dia, Denise. Elisa tadi pun menjerit lah kan. Elisa menjerit-jerit dekat si Steven ni. Katanya nanti dia tak boleh bernafas nanti. Dah tu barulah si Steven ni buka. So pada masa ni lah si Elisa tadi dia putuskan untuk bagi je Denise kepada keluarga angkat. Kononnya dengan harapan yang nanti anak dia dapatlah keluarga yang lebih baik daripada dia kan. Dan yang paling utama, dia nak jauhkan anak dia ni daripada si Steven. Dan Steven pada masa tu sikit pun dia tak melarang. Kau nak pergi hantar, pergi lah. Mesti kita fikir kan, kenapalah si Elisa ni macam tak tinggalkan je lelaki macam gitu. Sebenarnya si Steven dia pernah ugut Elisa ni tau. Dia cakap macam ni, kalau kau tinggalkan aku akan bunuh diri pakai pistol. Lepas tu aku akan rakam, buat video dan aku akan postkan dekat kau. Supaya apa tau? Supaya kau boleh tonton video tu berulang kali. Motif? Tak tahu. Tak faham apa motif dia. Padahal kalau dia buat macam gitu pun dah dapat video tu, boleh je si Elisa ni macam tak payahlah nak tengok video macam itu kan. Tapi itulah sebab melibatkan nyawa orang dan dia pun tak naklah jadi punca ataupun penyebab kepada kematian orang lain kan. Okey, tak lama lepas tu ada satu keluarga angkat ni yang ambil Denise tadi jadi anak angkat diorang. Dan pada masa tu diorang tukar nama Denise kepada Katie. Jadi lepas-lepas ni pun saya akan panggil dia dengan nama gelaran Katie. Keluarga Katie ni sangat-sangat baik tau. Ayah angkat dia namanya Anthony dan mak angkat dia pula namanya Kelly. Diorang anggap Katie, diorang sayang Katie ni macam anak kandung diorang sendiri. Jadi Anthony, ayah angkatnya Katie, sebelum ni dia bekerja sebagai seorang tentera. Jadi bersara daripada tentera tu, dia bekerja dekat satu company ni. Kalau kita dekat sini macam juana macam itulah. So dia jadi pegawai dekat sana dan bantu anak-anak muda untuk berperangai lebih baik. Jadi kehidupan Katie pada masa kecil normal je. Dia membesar dalam keluarga yang berkecukupan, keluarga yang loving, penyayang kan. Dan masa dekat sekolah menengah, Katie ni dia sangat-sangat popular. Ramai sangat kawan-kawan yang sukakan dia. Dia seorang artistik. Pergi mana sekalipun dia akan bawa barang-barang lukisan dia. Biasa orang seni kan macam gitu. Pergi mana sekalipun dia akan bawa barang kerja dia. Sebab bila-bila masa je ilham akan datang. So nampaklah yang jiwa dia tu jiwa melukis. Dalam pelajaran pun kata dia boleh tahan jugalah. Dan masa tu dia dah nampak dah masa depan dia. Lepas ni dia nak masuk college dan dia nak ambil course digital advertising. Dan nampak kan masa depan cerah dekat situ. Dia dah nampak dah yang lepas ni dia nak pergi mana. Dan dalam masa yang sama juga, Steven dan juga Elisa tadi dia dapat 2 orang anak. Jadi katanya tak lama lepas dia dah hantar Katie tadi, dia berkahwin. Lepas tu dia orang dapat 2 orang anak. Tapi Steven dia tetap sama je. Macam biasa dia kerja pun on off, banyak duduk rumah je. Dan si Elisa tadilah yang bekerja. Anak-anak dia pula
Ya Allah, kesian gila. Salah seorang daripada anak dia ni sindrom. Dan si Steven ni, dia panggil anak kandung dia dengan gelaran teren kuasam, kan, anak sendiri kot. Pernah sekali salah seorang anak dia ni terkencing tau. Yalah, budak lagi kan. Dia terkencing. Lepas tu si Steven tadi dia hangin dan dia pergi kurung budak tu dekat dalam toilet. Dia cakap apa? Tunggu sampai mak engkau balik. Lepas Elisa dah sampai kat rumah, dia masuk je rumah, dia dengar ada bunyi merengek, menangis macam tu. Rupa-rupanya anak dia tengah menangis dekat dalam toilet. Dan anak dia lepas nampak je muka maknya, dia cakap apa tau? Dia cakap, "Mami, saya dah boleh keluar ke?" Rupa-rupanya dah berjam-jam anak dia kena kurung kat dalam tandas. Tak dibenarkan keluar sebab terkencing. Okey, pada tahun 2016, masa tu Katie dah berusia 18 tahun. Jadi pada masa tu, Katie minta kebenaran daripada mak dan juga ayah angkat dia. Dia nak hubungi mak ayah kandung dia sebelum dia masuk college. Dia cakap dia nak kenal siapa mak dan juga ayah kandung dia sebelum dia masuk college tu. Yalah, mungkin sebelum dia masuk college, dia naklah kenal dulu kan siapa mak ayah kandung dia. Jadi dia minta kebenaran daripada mak dan juga ayah angkat dia tadi, dan diorang bagi. Mula-mula tu, si Katie tadi, dia kontak mak dengan ayah kandung dia menggunakan sosmed. Menggunakan Facebook ke apa macam tu lah. Dah, dia orang berchatting, selalu borak, dan lama-lama tu dia orang rasa macam ada persefahaman macam tu kan, selesa lah, dan dah ada bonding semua. Dah tu dia putuskan untuk pergi jumpa dengan mak dan juga ayah kandung dia. Pada masa tu Elisa tadi happy sangat, ialah sebab dia dah 18 tahun tak jumpa dengan anak dia, dia rindu dengan anak dia, dan of course lah dia tak sabar kan nak jumpa dengan anak dia kan. So pada masa tu lah segala-galanya bermula. Okay, Elisa cakap perangai Steven ni mula jadi pelik. Steven tak lagi layan Elisa macam sebelum-sebelum ni. Dah tu Steven ni dia mula jaga image. Dia mula pakai segak-segak. Dia pakai seluar macam skinny jeans macam gitu, macam orang-orang muda lah kan. Dan dia pakai baju-baju yang sendak, yang nampak macam otot-otot dia ni. Dah tu dalam masa yang sama juga, dia mula cukur jambang dia. Tak nampak selekeh lagi, nampak kemas, handsome, keunggulan, downhill. Sekali fikir macam kelakar juga kan. Sebab yelah tu anak dia nak impress anak dia. Biasanya kalau saya nak bercerita ni, saya macam akan bayangkan perangai orang tu macam mana, dan kita cuba untuk sampaikan perangai orang tu supaya penonton kita ni macam nampaklah kan gambaran yang jelas kan. Dia tu berperangai macam mana sekarang ni, apa yang dia buat supaya sesuatu tu boleh berlaku macam tu kan. Tapi sekarang ni saya rasa macam geli gila untuk bayangkan macam mana dia boleh berpakaian segak-segak, jaga image dia semata-mata nak impress anak kandung dia. Okey, kita sambung. Jadi pada masa tu, cara bercakap dia lain, perangai dia semua sekelip mata je berubah. Mula-mula tu si Elisa tadi dia fikir, oh mungkin si Steven ni nak impress anak dia tak. Dia nak tunjuk lah yang kata Katie ni ada seorang ayah kandung yang baik macam tu kan. Jadi pada masa tu Katie tadi dia pergi jumpa dengan mak ayah dia, dan dia menetap dekat rumah mak ayah kandung dia. Dan tak lama lepas tu Katie mula cakap yang dia tak nak masuk college. Dia nak tinggal dengan mak dan juga ayah kandung dia. So Elisa dia tak fikir benda pelik-pelik. Dia setuju je dengan apa yang Katie nak. Bila dah pindah masuk ke dalam rumah tu, Elisa tadi perasan si Steven dia boleh pergi tidur dekat dalam bilik Katie, tapi masa tu dia tidur atas lantai, yang mana tak sesuai lah kan. Dah kenapa ayah nak pergi tidur dalam bilik anak gadis yang dah 18 tahun? So Elisa ni pun tegur lah, kenapa kau pergi tidur dalam bilik Katie? Dia tu dah remaja, tak boleh buat macam gitu. Tapi bila dia tegur, of course lah Steven ni hangin. Dia mengamuk, dia marah-marahkan si Elisa, dan dia cakap apa? Jangan campur urusan dia. Dah gaduh besar lah dia orang pada masa tu. Lepas tu si Steven tadi dia boleh pergi tarik tangan Katie, bawa Katie keluar daripada rumah tu. Elisa pada masa tu dia takut. Sebenarnya dia takut si Steven ni pergi cuci pemikiran anak dia, pergi cuci otak anak dia. Dan konon katanya yang mak dia ni, si Elisa, sebenarnya jahat, seorang perempuan yang jahat. So dia takut lah kalau si Steven ni boleh pergi hasut Katie untuk bencikan dia, bencikan mak kandung dia sendiri kan. Jadi ada satu hari tu Elisa dia pergi ceritakan semua hal yang pernah berlaku masa Katie tu baby, yang kata ayah dia Steven dah pun dera dia masa dia baby. Sebab itulah dia orang terpaksa hantar si Katie ni kepada keluarga angkat. Dia dah cerita dah semua benda yang berlaku tau kepada si Katie ni. Tapi Katie dia nampak macam
dia tak kisah pun hal-hal tu semua. Maafkan ayah kandung dia sendiri, baguslah kan. Okey, pada bulan November 2016, Steven dengan Elisa ni dah tak ngam dah. Selalu gaduh, dah tak boleh nak bersama lagi dah. Jadi Elisa tadi, dia pun bawa lah 2 orang anak dia keluar daripada rumah tu. Jadi sebelum berpisah tu, sebelum bercerai kan, dia dah berjanji dah. Si Katie dengan Steven tadi, dia orang dah berjanji yang dia orang akan jaga anak-anak dia orang bersama-sama. Yang lagi 2 tu kan yang masih kecil kan. Kalau si Katie ni macam dah besar, dah 18 tahun. Jadi pada masa tu, 2 orang anak dia ni selalulah sekejap pergi rumah maknya, sekejap pergi rumah ayah dia. Macam bergilir-gilir macam tu kan. Okay, Steven pada masa tu pula, dia tinggal dengan Katie. Ya, dengan anak dia yang 18 tahun tu. Masa tu diorang berdua je tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu, si Elisa, dia ada terjumpa diary anak dia tau. Jadi anak dia ni bukan yang sindrom tu, tapi yang berumur 12 tahun, yang seorang lagi. Dan bukan si Katie tu lah. Okay, masa dia baca diary tu, dia terkejut sangat. Katanya dia sampai terdiam dan tak terkata. Sebab dekat dalam diary tu, dia ada tulis macam ni. Ayah aku panggil dia baby. Ayah cakap dia adalah ibu tiri aku. Ayah tak bagi aku panggil dia kakak. Tapi Katie adalah kakak aku. Dia mungkin isteri ayah. Jadi dia anggap aku sebagai anak dia atau adik. Dia juga cakap yang Katie pregnant. Adakah itu anak ayah? Ada lagi anak dia tulis macam ni tau. Dia tu setan. Dia akan ke neraka. Tapi bukan dia yang disiksa, dia yang akan menyiksa orang. Wow, deepnya. Lepas dah baca diary anak dia yang umur 12 tahun tadi, si Elisa, dia memang dah tak boleh nak duduk diam dah. Dia terus pergi call Steven dan tanyakan hal ni. Dan Steven dengan tenangnya dia cakap apa tau? Dia cakap, aku ingatkan kau dah tahu yang kita orang sedang bercinta. We've been in love, katanya. Mana weh? Si Elisa apa lagi? Dia terus sumpah seranah si Steven ni. Macam-macam dia cakap kan. Tapi Steven, dia tak peduli. Dia terus say bye-bye. Letak telefon. Dah tu Elisa tadi terus call pihak polis dan laporkan hal ni. Dia laporkan ada hubungan sumber mahram tengah berlaku sekarang ni. Dia cakap yang bekas suami dia dah manipulate anak dia, cuci otak anak dia, sampaikan anak dia boleh pregnant. Okey, tak lama lepas tu pihak polis pun pergilah ke rumah Steven. Dia soal siasat Steven, tapi tak tahu apa yang diorang ni bagi tahu pihak polis pada masa tu, dan pihak polis tak ambil tindakan apa-apa. Okey, tak lama lepas tu pada musim panas tahun 2017, Katie dengan Steven ni dia pergi pindah ke Knightdale yang ada di North Carolina. Masa ni Katie tadi dah mengandungkan anak ayah dia. Okey, pada 20 Julai 2017, Steven dan Katie berkahwin. Ini lagi tak masuk akal kan? Macam mana dia boleh berkahwin weh? Ya, pada masa tu diorang berkahwin dengan perut Katie yang bulat, yang macam dah nak cukup bulan kot. Dan yang kata paling tak boleh, tak faham betul lah, memang tak faham apa sekarang ni yang dah berlaku. Dalam gambar perkahwinan diorang tu, maknya Steven ni hadir dalam majlis perkahwinan tu. Diorang macam buat perkahwinan kecil je sebenarnya. Didatangi 2-3 orang macam gitu je pun. Dan juga kalau korang tengok dalam gambar diorang berkahwin ni, mak ayah angkat Katie dia datang. Dan mak kandungnya Steven ni pun datang juga pada hari anak dia berkahwin dengan cucu dia. Habis yang Katie kandung tu, cucu dia ke cicit dia? Questionable dekat situ kan. Sebab itulah dalam Islam ni, kita kena jaga kita punya keturunan tu. Okey, sebenarnya yang membolehkan diorang ni berkahwin, ayah dengan anak dia berkahwin, sebab diorang cakap yang diorang ni tak ada kena-mengena. Dalam surat menyurat pun, nama keluarga masing-masing tu lain kan. Sebab Katie, dia dah tukar nama dia, nama keluarganya pun dah tukar kepada keluarga angkat dia. Jadi dalam surat menyurat, memang legal. Diorang memang boleh berkahwin. So masa tu, sah ke tak sah diorang berkahwin ni, itu nombor 2 bagi diorang. Yang paling penting sekarang ni, masyarakat dah tahu yang mereka berdua ni adalah suami isteri. Dan diorang tengah tunggu anak diorang dilahirkan. Dalam kes ni, sebenarnya saya paling tak faham apa yang Katie fikirkan pada masa tu. Yelah, belajar boleh kira cemerlang jugalah kan. Dan dia pada masa tu pun dah umur 18 tahun. Tak mungkin budak 18 tahun tak boleh nak berfikir secara waras. Boleh ke tak kita nak berkahwin dengan ayah kita weh? Tak tahulah. Okey, pada 1 September 2017, Katie dilahirkan seorang anak lelaki yang diorang bagi nama Bennett.
Masa tu diorang bahagia sangat dan Steven cakap yang dia tak pernah rasa jatuh cinta sebagaimana dia cintakan isteri dan juga anak dia yang sekarang ni. Geli. Tapi bahagianya tu tak lama. Pada bulan November 2017, 2 bulan selepas si Katie tadi melahirkan Bennett, mereka berdua ni ditangkap sebab sumbang mahram ataupun zina. Rupanya diorang kat sana pun kena tangkap juga kan kalau kes-kes sumbang mahram ni. Maksudnya ada hubungan intim antara keluarga lah, ahli keluarga macam tu. Jadi, lepas diorang dah kena tangkap tadi, diorang dibenarkan untuk diikat jamin dengan bayaran $1,000,000. Tapi ada je yang ikat jamin diorang ni dan diorang bebas. Cuma sebahagian syarat daripada ikat jamin tu, diorang berdua ni dah tak boleh nak menghubungi antara satu sama lain. Jadi pada masa tu, si Katie tadi dia pindah balik ke rumah mak dan juga ayah angkat dia. Manakala Steven pula, dia pindah balik ke rumah lama dia. Rumah yang mana dia dengan Elisa dengan kedua anak dia tu tinggal dulu. Bennett pula, anak dia orang ni, maknya Steven dapat hak penjagaan. Okey, pada bulan April 2018, Katie tadi, dia call Steven dan dia cakap yang dia nak putuskan hubungan dia dengan Steven. Dia dah tak nak dah ada kaitan apa-apa sekalipun dengan Steven. Mungkin dia baru tersedar kot daripada mimpi ngeri dia kan. Steven, kita dah tahu kan macam mana perangai dia kan. Of course lah dia mengamuk. Dia tak terima yang si Katie ni nak tinggalkan dia. Dan sehari selepas si Katie ni putuskan hubungan dengan dia, nak bercerai tadi kan, Steven, dia pergi ke rumah maknya, dia pergi ambil Bennett, anak lelaki dia, dan dia bawa balik Bennett tu dekat rumah dia. Dah tu, dekat rumah tu lah berlaku sesuatu yang sangat tak disangka. Dia boleh letakkan sesuatu dekat muka Bennett dan dia lemaskan baby tu. Ya, baby tu meninggal. Dah tu dia pergi letak mayat Bennett tadi dekat dalam almari rumah dia. Ditutup rapat-rapat almari tu seolah-olah macam tak ada apa-apa punya berlaku. Mental kan. Dan benda ni sebenarnya tak habis kat situ je. Malah itu hanyalah permulaan. Lepas dah bunuh Bennett tadi, dia packing barang-barang yang dia perlukan, termasuklah pistol. Dah tu dia keluar daripada rumah tu, dia tutup pintu rapat-rapat, kunci pintu depan dia tu, dan kunci tu diletakkan dekat bawah kapet. Yang kapet alas kaki macam itu kan depan rumahnya kan. Yap, yang itulah. Lepas tu dia pun bawa kereta dia pergi daripada situ. So malam tu juga dia bawa kereta daripada North Carolina pergi ke New York. Esoknya tu, dia parking kereta dia dekat depan rumah Katie. Dan masa tu, dia duk mengintip si Katie tau. Okey, tunggu sebab dia daripada malam lagi kan. Tunggu pagi tu, dia nampaklah kelibat Katie dan juga ayah angkatnya Katie ni. Diorang berdua keluar daripada rumah, masuk ke dalam kereta dan berlalu pergi. Time tu lah dia follow je dekat belakang kereta ayah Katie ni. Dan bila sampai dekat satu jalan ni, dia potong kereta ayahnya Katie. Lepas dah potong tadi, dia tahan kereta tu supaya berhenti dekat tepi jalan. Bila dua-dua buah kereta pun dah berhenti, dia keluar daripada kereta dan si Steven ni terus keluarkan pistol, tembak mereka berdua, Katie dan juga ayah angkat Katie ni sampai meninggal. Ada salah seorang saksi kejadian yang kebetulan lalu dekat area situ. Dia terus call pihak polis. Dia laporkan hal ni dan dia cakap kemungkinan kedua-dua mangsa ni dah pun meninggal dunia. Sebab pada masa tu dia boleh nampak otak dah bertaburan dekat atas jalan. Dan si Steven pula, lepas dia dah tembak Katie dan juga ayah angkat Katie tadi, dia terus melarikan diri dengan kereta dia dan dia pergi parking dekat satu tempat parking lot. Dan dekat sanalah dia pergi tembak diri dia sendiri, dia bunuh diri. Katanya sebelum dia bunuh diri, dia sempat call mak dia tau. Dan masa tu dia ceritakan semua benda yang dah berlaku. My son just called me and he told me he died in North Carolina. He his baby and he's in the house. Okay, you said that he told you he his baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Okay, tell me exactly what happened. He's not home. His wife broke up with him over the phone yesterday, and he told me she's in New York, and he told me he was on his way. He called me last night and said he's on his way. He's going to bring the baby
to her, and then he was coming back. And he just Okay. he said he doesn't have his wife, his father, and I can't even believe this is happening. Jadi masa tu heboh kes ni dekat media. Tambah-tambah pula kes ni melibatkan sumbang mahram sampai diorang ada anak bersama-sama. Dan yang paling sedihnya, baby tu tak bersalah pun, tapi turut jadi mangsa si Steven ni. Police are investigating an apparent murder-suicide spree involving a North Carolina man, his birth daughter/lover, their infant son, and the daughter's adoptive father. The crime covered 3 states, ending in New York. Officers were called for a welfare check at a North Carolina home where 45-year-old Stephen Plattle and his 20-year-old daughter, Katie, lived in an alleged romantic relationship. Inside the home, they found 7-month-old Bennett Plattle dead. No one else was there. Earlier in the morning, and 600 miles north in New Milford, Connecticut, officers found Katie and her adoptive father, 56-year-old Anthony Fusco, dead inside of a pickup. Both ruled homicides. Around the same time, New York State troopers across the state line in Dover found a minivan with Stephen Plattle dead inside from an apparent self-inflicted gunshot. Okay, kisah kali ni macam tu. Kalau nak fikir pengajarannya pun, korang je lah yang point out kan pengajarannya. Penat lah. Fikir pun penat tau. Yelah, kita macam tak boleh nak terfikir macam mana kes-kes macam ni boleh berlaku. Kan Katie sendiri hidup dalam satu keluarga yang sangat bahagia, berkecukupan. Bukannya dia pernah didera ke apa. Tapi last kali macam mana dia boleh terjebak dengan seorang ayah kandung yang macam gini. Saya paling tak faham macam mana Katie boleh jatuh cinta dengan ayah dia sendiri. Dia 18 tahun, dia sepatutnya boleh berfikir secara matang. Ke depends pada orang juga. Tak tahulah. Rasa macam kesian dekat Katie ni kan, dengan nasib dia kan. Cuma itulah, seorang manusia ni dia perlu bertanggungjawab dengan apa je tindakan yang dia buat. Sebab itulah kalau nak buat apa-apa, fikir dulu. Fikir panjang, fikir tenung je. Selagi tak dapat keputusan yang betul, selagi itulah fikir. Dan banyak-banyaklah bertanya kepada orang-orang yang terlebih makan garam. Jangan pula korang pergi cari siapa yang ada darah tinggi dekat sini, siapa yang ada darah tinggi, pergi tanya dia. Terlebih makan garam kan. Salah faham. Okeylah, saya rasa korang sendiri pun ada pendapat korang sendiri. Jadi jangan segan silu, jangan nak malu-malu sangat. Sila tinggalkan komen dekat bawah. Dan saya sangat appreciate korang yang dah bagi kata-kata semangat kepada kita orang semua. Okey, saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.